Sorry guys, terputus. Line internet tak berapa cantik hari ni. Aku pun tak pasti kenapa. Hari Rabu je dia buat perangai line internet ni. So, okay, hari ni saya nak ceritakan sikit sebab ramai yang duk tanya saya, duk PM dan juga ada yang WhatsApp bila kita bercerita pasal this topic ni. Medical card versus pampasan sakit kritikal. Beza ke ataupun sama je sebenarnya. So topik ni ramai yang duk PM dan juga ramai yang duk tanya kan. Sebab dia orang ada yang terkeliru, ada yang tak berapa faham, ada yang tak berapa jelas dan sebagainya. So tak apa, hari ni saya cuba ceritakan sikit apa beza dia sebenarnya antara dua ni. So kepada yang baru masuk, selamat hari selamat hari Rabu hari ni 13 November 2019. Pada yang bekerja, selamat bekerja, jangan duk mengulang. Jangan mengeluh banyak sangat kerja. Sebab saya pernah post 2-3 hari lepas berkenaan dengan mengeluh. Orang yang mengeluh ni dia tidak akan berjaya, malah dia akan ketinggalan zaman. Tu Buya Hamka pernah berkata, orang yang mengeluh dia tidak akan berjaya, malah dia akan ketinggalan zaman. So fikir-fikirkan benda tu. Jadi pada yang bekerja, selamat bekerja dan juga selamat menjamu selera sekejap lagi. Siapa yang nak makan awal, tapi jangan makan awal sangat, ni baru pukul 11 bang. Lagi kena tangkap dengan bos, dah kena diberhentikan kerja. Alright. So guys, hari ni saya nak ceritakan sikit berkenaan dengan dua perkara, berkenaan dengan apa itu beza ke tak sebenarnya ataupun sama je medical card dengan pampasan sakit kritikal ni. Saya masukkan sekali lagi translation dia. Medical card versus pampasan sakit kritikal. Beza ke ataupun sama je? Sebab ramai yang duk tanya saya, bang, kalau saya ambil medical card, kena ambil lagi ke pampasan sakit kritikal? So kita tengok tak, medical card ni adalah medical card lah. Senang kita kan. Medical card dia hanya cover untuk kemasukan hospital. Katakanlah korang masuk hospital Prince Court. Prince Court tengah famous hari ni kan. Prince Court tengah famous hari ni. Saya tak tahu sebab apa dia famous, tapi dia tengah viral lah dekat Twitter dan juga dekat Instagram. So bila kau masuk ke hospital, korang boleh guna medical card untuk bil dan juga untuk segala kos-kos yang melibatkan kemasukan dan juga hospitalization cost. Tapi kena faham, medical card dia hanya untuk bila kita masuk hospital. Tapi kita tak boleh nak cash out kan dia punya had tahunan. Contoh nampak tak? Okay. Alamak, tak berapa clear pula yang ni. Sekejap. Okay, yang ni clear. Sekejap tak berapa clear pula whiteboard marker ni. Maklum le, lama dah tak buat live. Sekejap. Okay, contoh medical card tahunan dia 100,000, 100k. Harap korang nampak lah. Tak nampak, buat nampak je. So 100k yang korang ada dalam medical card korang tu tak boleh nak di cash out kan. Contoh kau ada 100,000 had tahunan, lepas tu kau jumpa dengan ejen, bang, saya nak keluarkan 1,000 ni cash, boleh tak? Tak boleh. Itu medical card. So maksudnya bila korang ada sejuta pun dalam medical card korang sebagai had tahunan, tapi kau tak boleh cash out. Maksudnya duit sejuta tu hanya ada dalam medical card. Tak boleh nak digunakan untuk beli ubat-ubat tambahan, tak boleh digunakan untuk dapatkan tunai, tak boleh digunakan untuk melabur dan sebagainya. Itu korang kena faham. Asas penting dalam medical card hanya bila korang masuk hospital, gunakan medical card. That's all. Tak boleh cash out, tak boleh ambil duit. Dia bukan macam ATM ataupun macam kad kredit dan sebagainya. Kalau ATM korang ada 100,000, kau boleh pergi cucuk kat bank dan juga keluarkan duit. Tapi medical card, even though ada sejuta, kau tak boleh pergi cucuk kat bank untuk keluarkan duit. Itu beza dia. Jelas Itu medical card. Yang kedua, berkenaan dengan perlindungan pampasan sakit kritikal. Kalau ada soalan boleh tanya je, tak ada masalah. Kepada yang baru masuk, selamat masuk lah. Dan juga selamat hari Selasa. Jangan lupa hari ni, selamat hari Rabu. Jangan lupa hari ni hari Rabu, esok hari Khamis, lusa hari Jumaat. Alright, perlindungan sakit kritikal ni adalah salah satu accessories ataupun salah satu perlindungan yang melengkapi medical card tadi tu.
Itu yang penting. Okey, jap. Mana dah button ni? Okey. Pampasan sakit kritikal ni adalah salah satu pampasan ataupun perlindungan takaful yang korang boleh keluarkan ataupun korang boleh dapat cash out secara sekaligus ataupun lamsam. Contoh, korang sign up takaful untuk sakit kritikal 100,000. Contoh 100,000. Okey, bila 100,000 ni, katakanlah didiagnose penyakit, apa-apa 36 penyakit lah. Contoh, heart attack, cancer dan sebagainya. Ni listing dia, 36 penyakit, banyak. Ada juga certain takaful, dia hanya buat 10 sakit kritikal. Dia bergantung pada plan dan juga produk yang direka lah. Ada certain takaful ada sampai 45 sakit kritikal, ada 36, ada juga 10, bergantung pada plan yang korang ambil. Yang pentingnya, bila pampasan sakit kritikal ni korang terima. Contoh, korang sign up 100,000 untuk coverage sakit kritikal. Okey, dalam kes tadi katakanlah Shuaib, bukan nama sebenar. Shuaib dia ada dua. Dia ada satu, dia ada medical card. Medical card yang cover about 100,000 setahun. Dan satu lagi dia ada 100,000 pampasan sakit kritikal. Katakanlah dia admit disebabkan kanser. Kanser saya ambil contoh paling mudah. So bila dia admit ataupun doktor diagnose dia kanser, dia boleh guna medical card ni 100,000 setahun. Maksudnya dia boleh pergi hospital panel, Prince Court ke, nak pergi Glen Eagle, nak pergi ke BJ Tawakal dan sebagainya. Dia boleh gunakan medical card. Dan dalam masa yang sama, dia boleh juga buat tuntutan untuk keluarkan 100,000 secara tunai ataupun sekaligus. Maksudnya kau sakit, tapi dalam account bank, dalam tangan ada 100,000 cash, lamsam. Which is better compare kalau dia tak ada sakit kritikal ataupun perlindungan pampasan sakit kritikal ni tadi, dia hanya ada medical card saja. So dia tak boleh nak keluarkan cash out ataupun dia tak boleh ada tunai dalam tangan. Faham tak? Kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. So sebenarnya kalau tanya saya, dia taklah orang kata salah satu tangan. Apa pentingnya tunai ni? Okey. Ada juga orang tanya saya, kau MC banyak sangat, bos pun menyampah kan? Bos akan tendang korang keluar. So bila korang ditendang korang keluar, maksudnya gaji dah tak ada. So bila gaji tak ada, income memang tak ada lah. Income gaji sama lah kan. So bila gaji tak ada, so korang kena bear ataupun korang kena tanggung komitmen. Apa komitmen yang korang nak tanggung? Contoh, kereta, apa lagi? Pendidikan anak-anak, taska, pampers dan sebagainya. So benda tu boleh dibantu, boleh di backup dengan duit cash yang korang terima bila berlaku sakit kritikal tadi tu. So maksudnya korang ada cash out dan juga korang ada tunai dalam tangan. Okay, kalau ada soalan boleh tanya je, tak ada masalah. Rumah, hutang kereta dan sebagainya. Untuk untuk settlekan pendidikan anak-anak, untuk bayar tuition, untuk bayar universiti dan sebagainya. So at least korang ada in hand cash. Dan juga mungkin untuk replace balik gaji korang, korang boleh invest ataupun labur dekat mana-mana financial tool yang korang rasa boleh bagi korang pulangan yang bagus, kan? Contoh letak ASB, letak dalam unit trust, tak dalam stok dan sebagainya. So korang ada cash dalam tangan. So korang boleh buat apa juga yang korang nak buat lah. Berbanding pada kalau korang ada just ada medical card saja. Medical card saja, even those juta pun limit korang, korang tak boleh nak keluarkan duit tu. Baik tu hari ada saya jumpa seorang si Polan ni. Dia
Dia ada medical card lebih kurang 1 juta tahunan. Sejuta tahunan. Banyak. Saya tanya dia, bang ada takaful belum? Dah. So bila tanya dia dah ada takaful, tanya dia berapa coverage. Dia kata ada banyak. Berapa banyak tu bang? Sejuta. So bila sejuta, saya dah ingat sejuta tu adalah this one. Tapi bila kita tengok balik polisi, sejuta tu adalah hak tahunan medical card. So which is, kalau hak tahunan sejuta, bagus. Bukan tak bagus, cuma kena diimbangkan dengan papasan sakit kritikal. At least lebih kurang lah 500,000 ke 200,000, at least lah. So yang ketiga, soalan yang orang selalu duduk tanya saya, kejap, mana dah hilang belakang ni. Benda ni, berapa aku kena ada? Kejap, saya nak air je. Kejap Okey, sambung balik tadi. Kat mana tadi? Minum air sekejap Okey, berapa yang korang kena ada? Ini soalan penting juga ni. Berapa yang kena ada ni sebenarnya bergantung pada berapa yang kita perlukan dan juga analisis keuangan yang kita ada. Okey. Berapa yang kita kena ada ni secara generalnya, ada orang kata 3 kali pendapatan, 3 kali pendapatan tahunan. Ada juga orang kata 10 tahun, ada juga 5 tahun. Sebenarnya kita kena tahu dan juga kita kena buat analisis diri sendiri. Kalau katakan aku terlantar sakit di hospital, dalam beberapa lama tu, berapa lama yang korang rasa boleh recover? Katakanlah didiagnose cancer, berapa lama tempoh recovery cancer? Kena buat chemo dan sebagainya, kena take drug dan sebagainya. Berapa lama tempoh untuk recovery? Itu yang pertama, kena take into consideration. Yang kedua, apa dana yang kita dah ada? Contoh, kita dah ada stock, kita dah ada unit trust, kita dah ada saving dan sebagainya. Kena calculate juga apa dana yang kita dah ada, dan juga kena minus, kena tolak dengan apa yang kita perlukan. Contohnya, gaji. Maksudnya kita kena ada lebih kurang berapa? 100,000 lebih lah, 108,000. Itu kalau kita buat calculation, kalau 3 tahun 3 tahun daripada pendapatan tahunan. Kenapa 3 tahun? Mungkin itu calculation berdasarkan tempoh untuk recovery untuk satu-satu jenis penyakit. Ada orang dia akan buat 10 tahun. 10 tahun maksudnya 36,000 darab dengan 10. So maksudnya kau kena ada lebih kurang 360,000 coverage, perlindungan untuk sakit kritikal. At least boleh bertahan 10 tahun. Itu lagi cantik lah. Sebab lagi lama korang punya projected pampasan untuk korang ada, lagi bagus. Sebab kita tak tahu berapa lama tempoh recovery daripada sakit dan sebagainya kan. Sebab kalau katakan kita ambil contoh sakit-sakit yang melibatkan long term intervention ataupun jangka masa panjang punya rawatan, contoh macam kanser, buah pinggang dan sebagainya. So benda tu melibatkan long term illness. So kita kena take note juga into consideration. Kalau katakan kita didiagnosis, jika sekiranya kita didiagnosis oleh sakit-sakit yang sebegitu, so kita perlukan satu dana yang lagi banyak, sebab dia melibatkan jangka masa yang panjang, compare kepada short term illness macam jantung dan sebagainya yang tu kan. So at least kita kena ada lah dana lebih kurang 3 ke 4 tahun daripada gaji tahunan kita, supaya jika jadi apa-apa dekat kita ada dana dalam tangan, dan juga kita boleh gunakan dana tu untuk replace balik income yang kita dah hilang tadi akibat sakit kritikal ataupun sakit terlantar. Itu cerita dia tuan-tuan. So kalau secara kesimpulannya, medical card dan juga pampasan sakit kritikal ni adalah dua manfaat yang sepatutnya kita ada dalam satu masa. Sebab dia saling melengkapi antara satu sama lain. Saling melengkapi each other. Tuan kata. So kalau kita ada medical card saja, pampasan sakit kritikal kita rendah, so cuba kita dapatkan
coverage ataupun kita cari coverage dalam market yang memberi perlindungan ataupun yang menawarkan